السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan dan menyambung balik kelas kita yang mana berhubung dengan adab ataupun akhlak. Dan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara perkara yang berat, yang athqal, yang sangat berat, bukan sekadar berat semata-mata, yang paling berat di atas mizan apabila ditimbang. Dalam Quran kata wa nada'ul mawazin, kami meletakkan penimbang. Amalan kita akan ditimbang. Di antara perkara yang paling berat apabila ditimbang oleh Allah pada hari akhirat, di antara amalan-amalan yang kita lakukan yang sangat berat, akhlak yang baik. Sebab itu Imam Al-Bukhari menulis satu kitab yang kita baca dalam beberapa kuliah ini, Al-Adabul Mufrad, khusus berhubung dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar. Cuma pada pagi ini kita nak baca satu hadis, kemudian kita buat beberapa faedah. Hadis ini saya petik kerana mengingatkan kita dalam kehidupan ini perkara yang paling penting, keampunan Allah. Ini kita tajuk lain sikit lagi. An Thawban qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min as-salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kita ambil sikit tazkirah subuh khas. Thawban radhiyallahu anhu dia cerita, dia kata Nabi ni kana, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila selesai daripada salat, yakni apabila dia bagi salam, habis pada dia bagi salam tu, apa yang dia buat? Dia beristighfar 3 kali. Istighfara thalathan. Kata Thauban, adalah Rasulullah ini apabila baginda selesai daripada salatnya, salatihi istighfara thalathan. Dia istighfar 3 kali. Kemudian lepas dia istighfar, dia baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu lepas daripada dia bagi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Qal al-Walid, Al-Walid kata, aku tanya kepada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, kaifal istighfar? Macam mana kita nak istighfar? Sebab dalam hadis tu dia kata Nabi istighfar. Macam mana kaifiat dia? Apa yang kita nak sebut untuk kita nak kata kita istighfar? Kata Al-Imam Al-Auza'i, taqulu, kau sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dikatakan istighfar. Baik tuan-tuan. Pertama, dalam hadis ini jelas dan thabit Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selesai daripada salat, baginda berzikir. Ini tidak ada khilaf. Artinya apa? Ada atau tidak zikir selepas salat? Thabit, jelas. Jadi tak ada mana-mana pihak atau kumpulan yang menolak atau menafikan adanya sunnah berzikir selepas daripada salat. Tak ada. Ini kita nak kena jelaskan dulu. Mana-mana kumpulan, mana-mana pihak, semua sepakat lepas sembahyang sunnah memang Nabi buat apa dia? Dia berzikir. Jadi tak ada orang yang ajak atau yang sebut kata lepas sembahyang tak ada zikir. Jauh lari tu. Yang tu jelas, ha? Okey. Daripada utara, selatan, timur, barat, semua sepakat Nabi berzikir selepas salat. Okey? Itu dulu. Yang kedua, daripada hadis Thauban ini, di antara zikir yang dibaca oleh Nabi selepas daripada salat ialah istighfar. Lepas daripada Nabi bagi salam, selesai salat, dia berzikir, tak ada pertikaian. Kemudian Nabi memulakan dengan istighfar. Istighfar daripada perkataan ghafara, alif sin dengan ta yang duduk depan tu, yang jadi istighfar itu tambahan perkataan ataupun kita panggil sebagai apa? Imbuhan. Imbuhan. Asal perkataannya ghafara. Ghafara, word Arabic dia tu, root word dia tu dalam bahasa Arab maksudnya tutup.
Perkataan ghafara tu asalnya bahasa Arab kata tutup. Tutup dengan erti kata apa? Di kalangan para ulama, bila mereka membahaskan perkataan ghafara itu, mereka kata tutup dengan maksud kita memohon Allah menutup dosa yang kita buat. Tutup dalam erti kata apa? Memadamkan dosa tu lah. Dalam bahasa kita pun sama, kan? Tutup buang akhir tu artinya apa? Clear. Word perkataan tu tutup tu artinya hapuskan, padam, bersihkan, abaikan. Artinya bila kita kata ghafara, istighfar, kita minta tutup, kita memohon supaya Allah menutup dan memadamkan kesalahan kita. Dan di kalangan para ulama juga, apabila kita faham minta ampun, minta supaya dipadamkan kesalahan kita selepas daripada kita salat ni, dia macam pelik sikit. Persewa. Pasal kita bukan buat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah. Aku minta ampun ya Allah. Dia macam tak teli ya. Lepas daripada kita sembahyang, kita pergi minta ampun. Kalau kita buat dosa, lepas tu kita pergi minta ampun, munasabah lah. Kerana kata para ulama, banyaklah perbahasannya. Antaranya, kerana kita nak bagi tahu, kata kita minta ampun di atas kecacatan dan kekurangan yang kita lakukan ketika mendirikan salat. Sebab dalam salat ni memang ada kelemahan, kekurangan, tidak khusyuknya. Perbuatan kita dalam salat itu yang lebih kurang dan sebagainya. Hatta dalam mendirikan salat ada kelemahan, kecacatan yang kita buat. Kita kata ya Allah ampun, bukan dosa. Kelemahan itu pun kita minta ampun. Munasabah dia lah, kan? Baik. Kemudian hadis Thauban ini juga dia ajar kita. Kita bincang hadis ni. Perbahasan amalan masyarakat tu tolak sebelah lah. Hadis ni dulu. Apabila Nabi selesai istighfar, Nabi berjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Walaupun kita dengar atau kita jumpa apabila orang istighfar macam-macam lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia banyaklah variasi dia, apa susunan dia, tertib dia, aturan dia, macam-macam lah. Tapi kalau kita tengok hadis Thauban ni, lepas istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kan? Apa yang disebut oleh hadis Thauban ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, apakah terhad hanya semata-mata kita menggunakan lafaz yang disebut oleh Al-Imam Al-Auza'i yang dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun kita boleh guna apa-apa sahaja lafaz yang penting dia bermaksud istighfar. Istighfar ni banyak. Astaghfirullah, Allahumma ghafirli, Rabbi ghafirli. Banyak. Yang pentingnya maksud dia tu, aku memohon ampun, aku minta ampun. Ataupun kita hanya kena guna astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab bila orang tanya Al-Imam Al-Auza'i, kaifal istighfar? Qal an taqul astaghfirullah. Bila orang tanya macam mana nak istighfar? Taqul,
hang kata astaghfirullah. Astaghfirullah tu saja ke? Hatta boleh tak kita nak kata astaghfirullahal azim? Ini perbincangan. Ini ada benda yang dibahaskan oleh para ulama. Baik. Nampak? Okey. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan, ringkaskan daripada perbincangan yang panjang tu? Lafaz istighfar itu yang pertama luas. Bila luas ni maksudnya boleh kita menggunakan apa-apa lafaz yang membawa maksud kita minta ampun. Istighfar ni luas. Pasal tuan-tuan, bila kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sekurang-kurangnya 100 kali, 100 kali dalam sehari, maksudnya apa-apa istighfar yang kita sebut, astaghfirullah wa atubu ilaih, kan? Itu juga termasuk dalam istighfar. Kita boleh memohon keampunan kepada Allah dengan mana-mana lafaz. Sama ada lafaz astaghfirullah, ataupun juga boleh kita gunakan lafaz doa-doa istighfar yang dibaca oleh Nabi-Nabi. Sebab dalam doa Nabi-Nabi itu pun semua minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tu pun istighfar. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ayat ni termasuk di dalam apa? Istighfar. Bahkan kita belajar penghulu. Baca tak? Penghulu. Sayyidul istighfar. Dalam hadis Nabi ajar kita tentang sayyid, tuan, penghulu, kan? Kita sebut sayyidul ayyam, penghulu segala hari, Jumaat tu. Sayyidul walad, penghulu manusia, ketua manusia, Nabi tu. Sayyidul istighfar, apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li la yaghfiru fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu juga boleh. Yang tu lagi A lah. Dia panggil apa? Sayyidul istighfar. Ataupun tuan-tuan juga boleh baca doa istighfar yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga boleh baca. Itu juga, oh itu lagi hebat. Bila Abu Bakar tanya kepada Nabi satu doa yang sangat hebat, Nabi kata dia ajak pula kepada manusia yang paling dia cinta, Abu Bakar. Apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. La yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini lagi sakan. Dahsyat. Makna dia cukup hebat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman kepada diri aku sendiri ni. Begitu banyak. Dosa tu apa dia? Dosa tu zalim pada kita sendiri. Orang yang buat dosa ni, orang yang apabila dia melakukan satu dosa, dia sebenarnya menganiaya diri dia sendiri.
Inni zalamtu nafsi zulman katsir. Lepas tu kita sebut pula, la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa aku melainkan engkau. Faghfirli. Ya, nampak? Istighfar lah tu. Faghfirli. Ya Allah, ampunkan. Kita minta. Kita mengaku. Nombor satu, kita mengaku. Nombor dua, kita sebut kata tak ada siapa boleh ampun kita melainkan Allah. Yang ketiga, kita minta Tuhan ampun. Cantik. Lepas tu kita kata, warhamni, rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau, fa innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Pasal apa perkataan ampun ni dia selalu duduk dengan kasih? Sebab manusia ni bila tabiat kita lah, walillahil mathalul a'la, Tuhan tu tak boleh banding dengan kita, tak sama pun Tuhan dengan kita. Tapi kita pun, kita manusia ni marah macam mana pun kat satu orang, benci lagu mana pun kat satu orang, kalau dia mai duk buat belah ihsan, mai duk buat belah kesian, mai duk buat minta maaf, mai duk buat lembik leher, mai duk buat baik kat kita, kita pun naik kesian. Lupa kan? Ya, dia mai mengaku, mai dia kata dia mengaku silap, mai tu macam tuan-tuan semua bagus. Dosa apa semua orang buat kat tuan-tuan, banyak mana pun orang mai minta maaf sikit, mai sembang sikit, lupa. Nampak? Saya tak boleh lebih-lebih kan? Istighfar. Baik. Okey. Tidak ada satu hadis yang sahih yang menceritakan tentang bentuk lafaz istighfar Nabi. Macam mana bentuk lafaz istighfar Nabi tu? Tak ada. Cuma Thauban kata Nabi istighfar. Thauban kata Nabi istighfar. Macam mana bentuk dia istighfar? Tidak ada. Umum. Yang kata astaghfirullah tadi siapa dia? Al-Auza'i. Jadi dalam hal ini boleh kita fahami bahawa bila orang tanya Al-Auza'i, dia boleh faham macam ni. Okey. Bila orang tanya ni, dia boleh faham dua ni. Jawapan tu satu, tapi boleh faham dua. Satu macam mana? Macam mana kita nak istighfar? Dia kata, sebutlah astaghfirullah. Okey. Bila dia kata sebutlah astaghfirullah, dia boleh ada dua makna. Makna pertama, bila kita tanya, kaifal istighfar? Taqul astaghfirullah. Macam mana nak istighfar? Kau sebutlah astaghfirullah. Tuan-tuan setuju tak? Pahaman yang pertama, jawapan itu menunjukkan the best adalah astaghfirullah. Nampak? Yang terbaiknya apa dia? Dia tak katalah yang terbaiknya, tapi bila orang kata macam mana nak istighfar? Astaghfirullah. Artinya apa? Hang boleh kata hak lain, hang boleh kata macam-macam, tapi yang terbaiknya astaghfirullah. Jadi the best astaghfirullah. Nanti dulu, itu baru first answer, baru first interpretation. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua macam ni ya. Macam mana nak istighfar? Hang nak kata apa pun ikut sukalah. Paling korang astaghfirullah. Dia boleh pikul tu. Dia boleh kita faham paling terbaik astaghfirullah tu juga, atau dia maksudkan macam ni, nak kata apa lepas mayang, hang nak kata apa pun tak apa, tapi paling korang kalau hang tak mau nak kata apa, hang tak reti nak kata apa, hang katalah astaghfirullah. Boleh tak? Boleh juga faham betul. Jadi artinya nak kata apa pun tak apa, tapi paling paling korang astaghfirullah. Sebab dia pun sebut umum. Dia kata nak istighfar astaghfirullah. Ada yang faham yang dia bila orang tanya macam mana nak istighfar, dia kata sebut astaghfirullah. Artinya apa? Nak sebut hak lain pun boleh, tapi aku nak ajak kat hang ni benda yang terbaik.
So aku tak akan bagi tahu melainkan yang terbaik. The bestnya astaghfirullah. Yang lain pun tak apa. Pasal kita boleh jawab doa. Boleh jawab doa. Satu, contoh orang tanya kita. Nak order apa? Kita pergi makan. Contoh lah, kita pergi makan. Kita boleh faham dua makna tau. Jawapan dia tu. Kita kata kita pergi makan Kuala Pali. Nak order apa? Udang. Tuan-tuan faham apa? Ni kita nak makan ikan bakar ni, nak order apa? Dia sebut sepatah kan? Order udang. Order udang tu boleh faham dua makna. Makna pertama, hang nak order apa pun hang order, tapi yang terbaik, yang paling sedap, yang kena ada, udang. Ni nak bagi faham juga ni. Ataupun kita boleh faham apa dia? Tadi maksudnya dia sebut udang tu, dia memang teringin yang tu yang kena ada, yang the best udang. Atau kita boleh faham apa dia? Paling koman kalau hang tak mau order ikan, tak mau order ketam, tak mau order sotong, hang jangan hang order bila udang tu pun kira okey lah. Kita boleh faham tu. Udang tu umum. Adakah the best tu udang ataupun habis tak ada udang. Jadi kita tak boleh kata satu orang lepas salat dia sebut lain pada astaghfirullah, termasuk dalam istighfar. Cuma kalau kita faham the best astaghfirullah, yang dimaksudkan astaghfirullah itu yang terbaik, kita baca tu boleh. Sebab macam saya kata tadi, tidak ada satu lafaz yang sahih tentang sebutan Nabi. Cuma kata Sauban kata apa? Nabi is istighfar. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Dan banyak juga lain riwayat-riwayat yang ada dalam An-Nasa'i umpamanya daripada Khabbab. Daripada Khabbab. Dia kata apa? Daripada Khabbab Al-Arat. Dia kata, aku tanya Nabi, macam mana nak istighfar? Khabbab, sahabat Nabi tanya macam mana nak istighfar. Dalam riwayat An-Nasa'i, dia kata apa? Dia kata, Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada juga. Tapi hadis-hadis ni dia tak lari daripada kritikan lah. So, tapi tak ada masalah lah dalam bab-bab ni, amalan ni no problem lah. Kita boleh baca. Ada juga yang kata, Abu Hurairah sebut, Abu Hurairah kata, aku tidak melihat ada orang yang paling banyak sebut astaghfirullah wa atubu ilaih lebih daripada Nabi sebut. Abu Hurairah kata orang yang paling banyak sebut astaghfirullah wa atubu ilaih Nabi sallallahu. Tak ada lah. Pun makna istighfar. Kan? Okey. Hadirin mukminin. Okey. Baik. Kalau kita tengok kesimpulan yang kita boleh buat. Kesimpulan dia. Yang pertama, ini kesimpulan lah. Seseorang yang nak istighfar selepas daripada salat, hendaklah dia melafazkan dengan tenang dan penuh penghayatan. 3 kali dia jangan kalut. Dia sebut dengan tenang dan dia sebut dengan penghayatan. Astagfirullah. Tak ya, sebut dia lah astaghfirullah. Yang kedua, kata para ulama, orang yang apabila dia menyebut kalimah istighfar, hendaklah di dalam sebutan itu dia menghadirkan perasaan menyesal, insaf dan mengakui tentang kelemahan dan kecacatan yang dia buat. Artinya masa sebut tu jangan rasa sombong lah. Dia mesti bila dia sebut, kadang-kadang istighfar kita ni istighfar yang kosong.
Istighfar yang sombong, minta ampun macam tak minta, tak harap. Jadi satu orang bila dia sebut minta maaf ni, dia kena minta maaf dalam arti kata dia mengaku salah. Dalam arti kata dia mengaku dosa dia. Dalam arti kata dia mengaku dia tu silap. Dia kena ada khudu', dhul. Dia kena ada rendah diri dan dia kena ada hina. Baru dia masuk istighfar. Pasal itu orang dia minta maaf kat kita, dia minta maaf, dia buat muka kesian, dia buat nada sedih, dia tak main bercakap dengan nada sombong. Aku minta maaf ha? Hang minta maaf kan? Hang nak maaf kan? Minta maaf. Dia main suara rendah, dia main dalam keadaan belah, dia main dalam keadaan dia macam ni istighfar. Baik. Yang paling utama dia faham. Ni bila tuan-tuan baca contoh macam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka tu, tolonglah sangat-sangat ambil faham makna. Apa dia tu? Abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dhanbi. Apa maksud dia tu? Abu'u tu apa? Abu'u tu aku mengaku. Bila sebut Allahumma inni zalamtu nafsi, apa maksud dia? Yang paling utama kali tuan-tuan bila nak sebut tu, tuan-tuan kena faham. Pasal tuan-tuan nak minta ampun ni. Ni minta ampun dengan zikir pun lebih kurang sama. Dia bernada, bernasyid, beralun. Ini istighfar. Baik. Okey. Kemudian, sikit tambahan lah. Sikit tambahan ni. Ada tak amalan istighfar selepas daripada salat sunat? Di kalangan para fuqaha, mereka membahaskan tentang ada atau tidak sunnah istighfar lepas pada sembahyang sunat. Kerana hadis Thauban yang kita baca tadi, dia merujuk kepada salat wajib, fardu. Tapi salat sunat ni macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ikut pada hadis Thauban yang dia kata Nabi istighfar 3 kali itu selepas sembahyang fardu. Cuma umumnya kalaulah sembahyang fardu ni tak ada perbincangan, memang kita disuruh. Sembahyang sunat ni ulama bincang, sama tak juga? Lepas kita sembahyang sunat rawatib ke, sunat apa ke, istighfar tak juga? Sembahyang tahiyatul masjid, lepas tuan-tuan sembahyang tahiyatul masjid, lepas sembahyang sunat wuduk, lepas sembahyang sunat tahajud, tuan-tuan istighfar tak macam tuan-tuan sembahyang subuh, lepas subuh tadi? Perbincangan khilaf di kalangan para fuqaha. Cuma dia kata apa? Wallahu ta'ala a'lam, tuntutan istighfar umum. Yang umum tu, yang Allah kata mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala kan, pada bila-bila masa. Jadi kalau satu orang lepas pada setiap kali dia sembahyang sunat pun dia istighfar, tak ada masalah. Atau satu orang lepas daripada sembahyang sunat dia bangkit dia tak baca istighfar pun tak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Okey, wallahu taala a'lam. Jadi itu sedikit perkongsian kita berkaitan dengan istighfar. Dan kalau kita tengoklah hadis tadi, dia kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu lafaz yang Nabi baca. Wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam. Apa semua itu kalau tengok di dalam hadis tak ada. Based on hadis tak ada. Apakah boleh kita baca? Kita akan sambung insya-Allah dalam kuliah yang akan datang, dalam huraian-huraian yang akan datang. Tapi teks yang keluar daripada lafaz Nabi itu tidak ada tambahan dia. Itu kalau tuan-tuan tanya lah. Tapi adakah boleh? Ada satu perbincangan lain yang akan mengambil masa tuan-tuan hadirin mukminin. Kita semua kena balik awal. Sekejap lagi mereka nak tutup jalan. Saya bukan tak boleh bagi panjang pula, takut tuan-tuan tak boleh balik. Itu yang saya kalut sikit tu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.